الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Yang berbahagia pengurusi dan kuasa pengurusan Masjid Darul Hadis Sibu dan ahli-ahli dan kuasa pengurusan, serta yang berbahagia yang ada pegawai masjid, tuan-tuan imam, imam satu, imam dua, bila imam pun seterusnya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi insyaallah pada malam itu kita berbicara sedikit ada untuk program, kerangka program yang sepatutnya diadakan pada minggu hari. Oleh kerana banyak juga program, jadi kita sambungkan ke minggu itu. Alhamdulillah dapat juga kita jalankan program pada minggu itu. Dan program pada malam itu adalah berkisar mengenai taklimat Ordinans Undang-Undang Ordinans Kesalahan Jenayah Syariah 2001, yang mana Ordinans Kesalahan Jenayah Syariah 2001 ini melibatkan orang Islam yang berada di Sarawak. Bila mana orang Islam yang berada di Sarawak, maknanya dia terikat dengan Ordinans Kesalahan Jenayah Syariah, yang mana dia melakukan kesalahan yang boleh disabitkan melalui ordinans yang telah ditetapkan. Dan ordinans antara ordinans yang yang dilaksanakan, banyak ordinans di Sarawak itu, ordinans Majlis Islam Sarawak, ordinans tata cara kesalahan jenayah syariah, ordinans kesalahan jenayah syariah, ordinans undang-undang keluarga Islam, mana lagi lah. Dan tujuan taklimat itu diperkenalkan di Sibu tu. Mungkin ada yang dah tahu, ada yang belum tahu. Mungkin ada yang dah tahu dan ada yang belum tahu. Oleh kerana di Jabatan Agama Islam Sarawak, ada di Pejabat Agama Islam bahagian ataupun di Ibu Pejabatnya ada 7 bahagian bidang tugas dan bidang kerja. 7 bahagian yang ada di bahagian sama ada dari bahagian dakwah, dari bahagian kemajuan institusi masjid yang menjaga hal-hal masjid, bahagian dakwah tadi yang menjaga hal-hal dakwah di sekitar negeri Sarawak, kemudian bahagian keluarga Islam yang menjaga hal-hal tentang keluarga Islam, tingkat jenayah wujud dan sebagainya. Dan salah satunya adalah bahagian penguasaan syariah. Jadi bahagian penguasaan syariah itu salah satu bahagian di Jabatan Agama Islam Sarawak yang bertanggungjawab dalam menjalankan penguasaan kesalahan yang diperuntukkan di bawah Ordinans Kesalahan Jenayah Syariah dan Undang-Undang Ordinans Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak. Jadi kita sebagai orang Islam di Sarawak, bersemadanya datang dari Semenanjung yang duduk di Sarawak, datang dari Indonesia yang duduk di Sarawak, mana-mana orang Islam yang duduk di Sarawak yang terikat dengan 2 ordinans itu, Ordinans Kesalahan Jenayah Syariah dan Ordinans Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak. Ada 2. Jadi bahagian kekuasaan syariah tentunya bertanggungjawab untuk memberi kepahaman kepada masyarakat Islam di negeri Sarawak tentang kesalahan-kesalahan yang diperuntukkan di bawah Ordinans Syariah Sarawak 2001. Maknanya dah lama dah diwujudkan. Mungkin
Ada yang dah, seperti mana yang kami pada awal tadi, mungkin ada yang dah tahu, mungkin ada yang belum tahu. Jadi bahagian kekuasaan syariah di Jabatan Agama Islam Sarawak itu hanya dua, berperanan sebagai penasihat perundangan syariah dalam dalaman Jabatan dan Majlis Islam Sarawak. Itu antara Ordinans Syariah Sarawak 2001. Salah satunya Ordinans Majlis Islam Sarawak, keduanya Ordinans Mahkamah Syariah, kemudian Ordinans Undang-Undang Keluarga Islam, Ordinans Tata Cara Mas Syariah, Ordinans Tata Cara Jenayah Syariah, Ordinans Kesalahan Jenayah Syariah, dan Ordinans Keterangan Syariah. Dan ke semua ordinans itu yang dijaga oleh Majlis Islam Sarawak, ada juga dijaga oleh Mahkamah Syariah Negeri Sarawak, yang mana sebenarnya tugas dan saling bersangkut pautlah antara Majlis Islam Sarawak, Jabatan Agama Islam Sarawak dengan Mahkamah Syariah Sarawak. Majlis Islam Sarawak itu adalah pengubah dasar, dan Jabatan Agama Islam Sarawak itu adalah pelaksana dasar. Sama dengan sidang Mahkamah Syariah Sarawak berpelaksana dasar. Mungkin zaman-zaman dulu orang dulu lah menyebut belum ada pejabat agama Islam bahagian ataupun belum ada jabatan agama Islam Sarawak. Orang selalu bila ditanya dan pergi sini dan pergi Majlis Islam. Gaya zaman dulu. Dan baru kita tahu juga Majlis Islam Sarawak itu Majlis Islam Sarawak itu adalah payung besar kita, payung besar, kata bahasa yang mudahnya payung besar kita. Dan di bawah payung tersebutnya ada Jabatan Agama Islam, ada Jabatan Mufti, Mahkamah, Baitul Mal, semua di bawah Majlis Islam Sarawak. Okay? Kita kata alasan yang paling paham. Dan pemakaian kekuasaan Ordinans Syariah Sarawak 2001 ini adalah terpakai bagi orang Islam sahaja. Sama ada seperti yang kami pada awal tadi lah, yang di pada saya awal tadi, sama ada orang yang tinggal dalam negeri Sarawak, Pemas Tauti, ataupun orang yang ada di negeri Sarawak, orang luar yang datang dari luar ke Sarawak, sama ada yang dari Amerika, dari selagi yang bergelar sebagai orang Islam yang terikat dengan Ordinans Syariah Sarawak itu. Sehingga lah mau kita langkah di sebuah tempat yang padanya bukan orang Sarawak, jadi kita takluk dengan Ordinans Syariah Sarawak. Maknanya orang asalnya berada di Sarawak yang tertakluk kepada Ordinans Syariah Sarawak. Dan ada satu untuk Seksyen 54 Ordinans Tata Cara Jenayah Syariah. Jadi untuk bagaimana kita nak memberi aduan ataupun maklumat kepada penguasa agama ataupun kepada bahagian penguasaan syariah. Di Sibu ada dua. Kita ada unit penguasaan syariah, yang mana unit itu dijaga oleh Ustaz Azhar bin Hikni lah. Ustaz Azhar bin Hikni baru transfer ke Sibu dan dianggotai oleh beberapa orang pegawai penguasa agama di Pejabat Agama Islam bahagian Sibu lah. Ada lebih dalam 10 orang, lebih kurang 10 orang PPA kita gerakkan, ataupun polis kata orang, polis agama kata orang. Jadi bagaimana cara kita sebagai masyarakat awam, orang awam untuk menyampaikan maklumat ataupun aduan kepada pejabat agama tentang hal ehwal kesalahan jenayah syariah ataupun hal ehwal kesalahan jenayah syariah kepada pejabat agama itu. Jadi dalam Seksyen 54 Ordinans Tata Cara Jenayah Syariah, setiap maklumat yang berhubung dengan pelakuan sesuatu kesalahan yang diberikan secara lisan kepada pegawai penguasa agama ataupun PPA akan diubah dalam bentuk bertulis dan akan dibacakan semula kepada pemberi maklumat itu. Yang mana
datang ke pejabat. Kalau melalui telefon kita agak susah sikit nak kita ambil dua aduan, tapi lebih bagusnya datang ke pejabat agama bersemuka dengan PPA, Pegawai Berkuasa Agama. Ataupun sekarang tu pegawai masjid kita pun boleh kita boleh agak bermulanya kita guna pakai ordinan ordinan Majlis Islam Sarawak, yang mana pegawai masjid sama ada imam 1, imam 2, bilal dan mabot. Tidak dia boleh dijadikan orang tengah kitab lah. Kita semua nak pergi ke pejabat Islam bahagian, kita boleh agak imam. Imam kan baru diberi talimat minggu depan. Boleh kita orang boleh ahli karya di sekitar Masjid Tekuk tu lah, di kampung Hagia Jaya tu boleh agak imam tentang ada perilaku kesalahan jenis syariat, contohnya ada orang bersih kedudukan. Kita mula aduan dengan imam kita, dengan pegawai masjid kita agak rumahnya ataupun agak di masjid tu bersecara bersemuka dengannya, dan imam kena catit, apa kesalahannya. Lepas tu imam tadi pergi ke pejabat Islam bahagian. Hanya nolong kita lah, nolong kita untuk dan imam pun berperanan sebagai berperanan dalam adilnya kesalahan dan syariat pula imam tu. Dan setelah aduan tadi diterima oleh pegawai masjid ataupun kita pun datang ke pejabat Islam bahagian Sibu, kita akan mengolah satu fail, kemudian kita cari pelatih PPA untuk merisik terdahulu. Takut aduannya salah. Kalau kita datang lima aduan, kami datang gini-gini, saya dah. Jadi orang yang tadi, orang yang diadap kita tadi boleh sama kita balik atas sama bantu lah pentingnya. Jadi sebabnya kita kadang-kadang kita adalah memang bawa agak panggilan. Ustaz, mau dapat kita datang agak gitu. Pernah berlaku, bukan sih pernah berlaku, mudah contoh. Dan telefon, Ustaz masih dapat sih kita datang ke hotel itu ada seorang sekian tu, sebulan tu yang diberi tu. Bila kita agak saya. Jadi kita yang lepas kesalahan kita di Indonesia, PPA tadi di sini nak mana nombor IC apa, nombor telefon apa sih tahu. Jadi di sini orang yang diagak kita tadi dia boleh balas balik. Dia boleh sama balik tak pentingnya background negara atas kesalahan kita tak salah agak orang. Kalau kita mau rodaan perkara, okey, saya tak salah. Kita ketuk pintu hotel, selalunya di hotel lah, di rumah-rumah. Ada di kampung-kampung untuk melalui aduan masyarakat setempat lah. Okey. Dan memberikan maklumat berkenaan kesalahan jenis syariah kepada PPA ataupun polis pun boleh juga. Orang awam boleh membantu untuk menangkap atau mencegah terlepasnya mana-mana orang dengan kehadiran PPA ataupun polis yang lebih kuasa untuk menangkap. Maknanya orang awam tu boleh membantu. Bukannya orang awam tanya ke depan menangkap si. Orang awam boleh membantu untuk menangkap atau mencegah terlepasnya mana-mana orang dengan kehadiran PPA atau polis yang lebih kuasa untuk menangkap orang Islam tadi yang melakukan kesalahan dan lain-lain. Untuk tangkapan oleh pegawai masjid. Pegawai masjid pun boleh tangkap. Siapa pegawai masjid itu? Imam, khatib, bilal, mabot, ya boleh. Dia boleh tangkap sih. Boleh dengan syarat menyerahkan orang yang ditangkap tadi kepada PPA ataupun kepada polis ataupun kepada balai polis yang terdekat tanpa kerenyahan. Mau tidak imam tertangkap, contohnya ada aduan di kawasan kita ya, di karya masjid karya kampung Hagia Jaya itu. Orang ke imam, lepas imam tadi, terutama tidak kalah ketuk pintu apa semua, ataupun ketuk pintu kereta tadi di jalan apa semua.
terus hantar ke balai. Maunya waktu malam, maunya waktu pagi siang, terus hantar ke pejabat Islam lah. Terus hantar ke balai polis terdekat tanpa kelengahan. Dan PPA macam sidak di pejabat, PPA dan kata polis hendaklah membuat tangkapan semula orang yang ditangkap tadi. Kira ni ditangkap semula. Bila dah ditangkap imam tadi, dah tangkap imam tadi, hantar ke balai. Lepas kita datang ke balai, tangkap semula dengan dengan syahadah dari pegawai masjid tadi yang angkat tadi, yang menyaksikan bahawa orang tadi memang berada di rumah ataupun memang berdoa yang menolak perkara yang mencurigakan di dalam kereta ataupun di rumah, atau disyaki melakukan perbuatan yang tidak bermoral. Maknanya ya berdasarkan keterangan daripada pegawai masjid tadi lah, dan pegawai masjid tadi nyaksi boleh lah, yang tangkap lepas beri dengan PPA beri dengan kita pejabat agama Islam ataupun polis pasalnya dalam intimidasi. Hanya kita akan panggil dua untuk keterangan dari kita ambil keterangan ataupun kenyataan dari pegawai masjid. Berat tugas pegawai masjid kan tu? Berat. Hanya sesukan imam aja, imam katanya tambah sikit ngajar, tambah sikit boleh menangkap orang. Jadi tugas sebagai pegawai masjid itu agak berat. Jadi tapi alhamdulillah lah, ada pegawai masjid itu yang sanggup menerima amanah yang telah diamanahkan kepada tidaklah. Jadi syukur alhamdulillah, dan kita mohon kepada ahli karya yang berada di kawasan itu dapat beri kerjasama dengan pegawai masjid kita. Ya. Dan kesalahan di bawah ordinan kesalahan jenayah syariah dari persatunya ada banyak sebenarnya. Tapi kita ceritakan tentang dari ordinan section 1 sampailah tidak apa. Kalau kita nak ceritakan banyak ordinan dari section 1 sampai section 54, si habislah. Semua malam tu nang si habislah. Kalau tak pun si habislah kita cerita. Jadi untuk kes-kes lazim yang didakwa di bawah ordinan kesalahan syariah, section 14. Itu section 14 tu agak kelima lah. Bila mana datangnya bulan Ramadan, semua orang Islam, baik lelaki, perempuan, yang datang haid kan, apabila dalam section 14 tidak menghormati Ramadan, bukan pada si puasa, menangkap orang si puasa kita si puasa, kita datang haid kan, datang sakit, uzur kan, ya bukan bermakna lesen kita untuk makan di khalayak ramai. Apa section 14 itu? Tidak menghormati Ramadan. Dalam kurungan A, menjual kepada mana-mana orang Islam apa-apa makanan, minuman, rokok atau benda lain yang seumpamanya untuk dimakan, diminum atau dihisap serta-merta dalam waktu itu, dalam waktu yang ataupun secara terbuka di tempat awam didapati makan, minum atau menghisap rokok atau benda lain yang seumpamanya. Jadi pegawai PPA itu boleh tangkap orang tersebut. Apa dendanya? Dendanya RM1.000 atau penjara 6 bulan bagi kesalahan yang pertama. Mungkin kita tangkap bagi kali pertama RM1.000 ataupun penjara 6 bulan bagi kesalahan pertama. Kemudian bila mana ditangkap kali kedua, ganda 2, darat 2. RM1.000 tadi jadi RM2.000 ataupun penjara 1 tahun bagi kesalahan yang kedua ataupun lebih. Jadi pernah sih orang tidak menghormati Ramadan tu di penjara, pernah. Dia kena dia tu pula. Sebabnya si dapat bayar denda yang diberi
itu nangkap. Yang beri hukuman itu adalah hakim mahkamah yang menentukan berapa jumlah dendanya, sama ada 1.000 kah, maksimum 1.000 lah, ataupun 500 kah, 600, 700, dia terpulang kepada hakim. Waktu bicara dia akan tahu berapa denda. Mungkin saya dapat namanya untuk kita siapa nolong kita. Untuk kita siapa nolong. Bukan ada kita nangkap kita nangkap siang dan naganya si. Jadi hendaknya melakukan kesalahan jenayah syariah itu, sebab sebenarnya kesalahan jenayah syariah ordinan itu dah lama dah diwujudkan 2001. Bayangkan itu 2020, 19 tahun. Masih ada juga yang berdekir, yang keras seperti ini tadi. Loba ada kata orang, loba cari kedai nak makan, nak minum di luar. Apa salahnya minum di rumah dia? Minum dia di rumah dia tidak nak. Dan ada juga kita nangkap. Bila kita nangkap tadi perempuan yang mana dia datang haid, saya datang bulan, si boleh makan, si boleh puasa. Oh, memanglah si boleh puasa, tapi masalahnya kita si menghormati Ramadan. Ya, ditangkap kita sebenarnya, bukan yang ada kita si puasa si. Yang kita puasa kasih puasa yang terpulang kepada kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana yang kita nangkap tu secara kita tadi makan, minum, merokok secara terbuka di khalayak ramai. Maknanya kita si menghormati Ramadan. Jadi kena tangkap juga. Ada pernah kita tangkap 6 tahun lah. Ada tiap-tiap tahun. Tapi tahun tu saya kita mula awasi sebab kau kita siapa nak keluar ke sini-sini, orang pun siapa nak keluar sini-sini juga. Jadi itu antara yang telah dilaksanakan, yang telah dikecilkan dari setangkap 64 orang tidak puasa. Itu pun satu hal. Orang yang melangi siapa pun satu hal. Hanya si menerangkan adakah orang dari setangkap orang si puasa si dari setangkap 64 orang tidak menghormati Ramadan. Artinya macam yang tajuknya. Itu tahun tahun orang yang kalau di daun di masjid itu. Jadi operasi itu ada satu juga kita punya pengalaman menangkap, bukan menangkap, sengaja menangkap. Bila mana kita melaksanakan operasi opsiang ketika waktu puasa, orang luar negara lah, bukan orang Malaysia. Jadi yang mana di Indonesia saya boleh minum, tidak masalah. Itu saya terpulang sama saya dengan orang asalkan dengan Allah. Maknanya bila mana ya kepada bila mana kita berada di negeri Sarawak, kita terikat dengan beriman kesalahan jenayah syariah. Siapa-siapa kita wali ke, kita datuk ke, kita polis ke sama, kita imam ke, memang kita tangkap. Ada di bahagian lainnya imam, tapi kita tangkap. Imam salah seorang masjid, tapi kita tidak menghormati Ramadan dia. Dia tak boleh nombor, ada haji kita ada haji yang boleh nombor ekor. Biar kita lagi jauh, lagunya ekor. Kita ada, ya. Itu antara itu tercekik nasi lihat pegawai agama. Warga emas betul-betul kita hati kedai kopi bukan Islam. Bukan siapa. Tapi kata-kata yang kita lihat di Sibuk, bukan kami pengalaman kami di Sibuk, sebab kami saya kerja di Sibuk. Jadi pengalaman di Sibuk tu bila mana kita melakukan opsiang tu, kebanyakan yang kita tangkap tu golongan yang berumur 50 ke atas. Apa alasan tadi yang untuk saya boleh jaga gastrik, doktor ada saya boleh puasa, doktor malah mesti makan tu. Tak marah. Bukan bermakna doktor mana kita boleh puasa, bukan makna kita boleh makan di luar. Kita nak makan belah di rumah. Jangan takut, jangan ditunjuk di khalayak ramai kita si puasa, bangga bila ada si puasa. Sama juga macam kami balik kampung di teri-teri. Mana nangkap banyak, tapi oleh kerana tubuh saya seorang je, nak nangkap berpuluh-puluh orang siapa.
akan jadi satu masalah bila mana anggota saya cukup. Siapa penangkapnya, siapa juru gambar, siapa dokumentasi, siapa juru langkah, siapa banyak. Untuk silas macam dalam drama TV3 selalu kita langgar. Imam berjumpa ketok pintu, Assalamualaikum, katanya. Pasal datang apa? Datang dua orang pasangan tadi, bukan suami isteri datang, terkejut. InsyaAllah lalu dikasih. Ya dalam cerita. Dalam yang sebenarnya, bila kita contoh kita kita malam ronda ke sebuah hotel, kita ketok pintu, siapa ketok pintu? Penangkap pertama mesti ketok pintu. Yang ketok pintu, buka, naga. Okey, malam minta maaf ganggu. Kami dari pejabat PPA dari Sekutu, boleh minta IC kita. Minta IC dan beri IC. Kaya tanya, ada kita dah nikah belum? Tak. Belum, kita punya mendak, kita minta salinan sijil ataupun kad nikah. Untuk maklumat tuan-tuan, kad nikah dah boleh pola. Untuk di Sarawak tu kad nikah kita. Selalu kita nampak kad sijil kahwin aja. Ini tu boleh mohon di laman web, lah, Kiswa dan Sarawak dan Johor Bina Umai. Ataupun kita boleh agak ke pejabat Islam bahagian di tingkat 7. Kita agaklah tidak bahagian nikah. Kita menerangkan. Sekilas tidak bantu insyaAllah. Sila kita lelah-lelah dan nampak sijil kita besar ekor dah si. Tu alhamdulillah tahun tu kita dah ada kad nikah. Bila mana kita balik cerita tadi, bila mana pasangan tadi gagal beri dokumen yang sah ataupun kita cek dalam sistem nasihat dah nikah, belum menikah, mana kita tangkap. Yang penangkap yang pertama dan kedua tadinya akan naga dalamnya. Siapa dalamnya? Berapa orang dalamnya? Seorang ataupun dua orang, tiga orang. Seorang lelaki bersama dua orang perempuan, tiga orang, empat orang, ataupun seorang perempuan dengan dua, tiga orang lelaki kan? Yang kesalahan lain kan? Itu kita cerita. Maknanya bila kita tangkap, kita nampak ke pejabat agama untuk diambil kenyataan, statement. Bila dah habis statement, yang perlu nampak waris, ataupun yang perlu bayar dari wang jaminan, wang jaminan lah yang telah ditetapkan oleh PPA kanan, Pegawai Penguasa Agama kanan, iaitu kita punya baiklah Pegawai Islam bahagian yang tertinggi di bahagian lah. Lepas dari kita buka file, banyak ceritanya. Sila macam sila seindah dalam drama TV3 kalau kita anggar. Sila seindah macamnya. Bila tangkap basah terus kahwin, bila tangkap basah terus kahwin. Masih kahwin pun boleh tak, mau kahwin masih ada dalam. Mudah kahwin pun bila ketangkap bulan depan dah kahwin, tapi belum bicara, dah kahwin pun tetap dah kena denda sebab file dah berjalan. Kita pun kes dah berjalan. Okey, itu antara kes-kes lazim didakwa di bawah koordinat kesalahan jenayah syariah. Section 15 berjudi itu. Yang pertamanya mana-mana orang yang berjudi atau berada di rumah judi, berada persidapan juga, belum beli, baru nak pegang pen, tetap di negara, baru nak pegang pen. Kami seperti saksi kita berada dalam rumah judi pun dah dikira satu kesalahan. Ataupun kita sengaja nak limpas, nak ambil shortcut tadi. Bila mana PPA tadi menutup pagar tadi, bila kita terkurung di sel, kita dicas malam hasilnya tadi. Malam hasilnya. Si boleh berada dalam rumah judi. Maknanya kita sebagai Islam janganlah sengaja nak nilai barang ataupun nak ambil shortcut nak kasino jangan. Pendapat kita ambil jauh-jauh. Sebab apa dendanya? Dendanya 3,000 ataupun penjara 2 tahun ataupun kedua-duanya sekali. Rumah judi itu mana-mana premis termasuk bilik pejabat ataupun gerai sama ada terbuka ataupun tertutup yang digunakan atau disimpan bagi maksud perjalanan apa-apa permainan yang keputusannya bergantung kepada nasib sama ada dibenarkan oleh undang-undang atau tidak untuk mendapatkan wang ataupun nilai wang. Yang modern tu belum ada kita dapat implementasi lah.
main spin. Main spin. Kalau kita boleh tangkap orang main spin, alhamdulillah. Negara. Jadi setakat itu belum dapat diimplementasi lah. Jadi spin tadi. Yang boleh ditangkap oleh sidang polis adalah. Tapi akan diolah juga. Akan diolah juga dengan beserta buktinya sekali lah. Itu adalah salah satu untuk zaman tahun 2002 lah, 2002. Saya masih tingkatan 1, belum masih sekolah. Itu keadaannya. Kita tutup kan, tutup pagar premis judi tadi. Lepasnya kita maklum dengan pemilik kedai, kita tu dari polis dengan Jabatan Agama nak mula pemeriksaan, minta semua yang ada di siap mengeluarkan IC. Siapa nak lari lah, minta mudah depan belakang betul lah dia dapat lari. Ada yang dapat lari, tapi namanya cara kasar. Jaga. Apa memang juga? Siap samping. Hanya pakai samping ya. Berbaju Melayu bersamping lengkap. Dekat penilan kali. Boleh nombor. Kebaris. Dalam premis judi itu dah diletakkan, dah ditulis orang Islam dilarang berjudi. Pun ada. Kita angkat poster kita pun memang kita angkat. Di semua rumah judi di Sibo tu. Saya tahulah mau Cina dah buka balik. Ya, kita tahulah. Tapi di seluruh premis judi Sibo tu kameraman melekat poster yang asalnya memang dapat difahamlah. Sebab perkataan sikit-sikit kita gunakan. Orang Islam betul lah yang dalam poster mana-mana orang berjudi atau berada di rumah judi sama ada dah belikan, betul belikan, memang kena jual. Itu antara catatan akhbar. Itu dalam akhbar tu dalam newspaper selalu kita nampak ada nombor. Ada nombor itu. Siapa dapat nombor 1, nombor 2, nombor 3. Bukan nombor itu saja kita nampak. Apa-apa yang berkaitan dengan judi, sama ada yang main daru, main ketam, apa? Halo, pun kita tangkap. Itu satu juga. Antara itu kes-kes lazim lah yang dapat kita ceritakan pada malam itu. Kes-kes lazim yang didakwa di bawah Dinas Keselamatan Masyarakat. Seksyen 16, minuman yang memabukkan. Mana-mana orang yang berada di mana-mana kedai atau tempat awam lain minum apa-apa minuman yang memabukkan didenda sebanyak 3,000 ataupun penjara 2 tahun ataupun 2 tahun sekali. Ataupun yang keduanya mana-mana orang yang membuat, menjual, menawar atau mempamerkan untuk jualan, menyimpan atau memberi apa-apa minuman yang memabukkan. Itu orang Islam lah selalu. Mau kita nak mulai tak lah. Dan yang untuk dendanya 5,000 ataupun penjara 3 tahun ataupun kedua-duanya sekali. Sebabnya mengedar. Dalam Al-Quran pun pada 10 golongan yang dilaknat berkaitan dengan Arab, yang menghantar, yang membuat, yang beli, yang minta dibeli dan sebagainya banyak. Itu antara punya berada dalam kelab malam sama aja. Kata kita juga. Itu operasi gambar, operasi arak lah. Arak tadi kita ambil untuk sita. Kita sita arak ya, kita ambil sebagai bahan kes. Habis kes kita buang. Ada juga kita hantar ke jabatan kimia, tapi memang mudah nama arak lah. Ini apa? Menhantar ke jabatan kimia. Mudah dibuka dari hari. Saya lagi lah apa banyak. Saya tahu saya lah. Yang dah diberi talimat kepada kameraman lah. Yang kita ambil gambar, kita ambil gambar bawahnya dengan minum di sini.
Bayalah peranan orang, peranan juru gambar. Ada juga yang boleh di belakang dia lah, yang mesti bersama dengan pegawai penangkap. Juru gambar di belakang tu, pegawai penangkap di depan tu. Saya ada lagi bukti kes. Itu ceritanya lah. Itu antaranya salah satunya 47 remaja Islam ditahan serta Fatih Buin, mabuk pandu lalu dan sebagainya lah. Tapi ada juga lah. Nabiya umur 16 tahun dah berani masuk ke cuti sekolah tu, dah berani masuk ke kelab malam. Jadi kita sebagai orang bapak kena awasi anak-anak kita di sini ke sini ke mana dia pergi. Tahun lepas sampai kami silam. Biar bagi tengok, baru 16 tahun, 15 tahun campur-campur dengan sejak 18 tahun, 21 tahun campur. Tak tahu itu dia tengok. Bapak tahu, si tahu. Bila tangkap, kita kena call bapak juga lah untuk beri jaminan supaya dapat diberi jaminan sehingga sebutan kes di mahkamah tadi dilaksanakan. Dan hukum syarak tadi dalam ordinan syariah, ordinan kesalahan syariah yang mana didenda. Dan hukum orang minum arak dalam hukum syarak, hukum kanun jenayah syariah, seorang yang telah sabit kesalahan minum arak ataupun sebarang minuman yang memabukkan, sama ada dia mabuk ataupun sip, wajib dikenakan hukuman sebat tidak lebih daripada 40 kali sebat dan tidak kurang daripada 40 kali sebat. Hukuman ini adalah berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang bermaksud Rasulullah SAW telah menjebat orang yang minum arak sebanyak 40 kali sebat. Dan Sayyidina Abu Bakar telah menyebat sebanyak 40 kali sebat juga, dan Sayyidina Umar menyebat sebanyak 80 kali sebat. Semuanya adalah sunnah Rasulullah SAW. Jadi tadi section 16 itu section 17, perbuatan sumbang mahram. Mana-mana orang yang melakukan perbuatan sumbang mahram, dendanya 5.000 ataupun penjara 3 tahun ataupun 6 kali sebatan. Sumbang mahram tu, makna sumbang mahram tu persetubuhan antara lelaki dan perempuan yang dilarang mengawini satu sama lain di bawah undang-undang Islam. Itu yang untuk bapak. Bapak 3 beradik dirogol sejak usia 7 tahun, hamba sek bapak. Dan kes-kes lazim yang didakwa section 20, persetubuhan luar nikah. Mana-mana lelaki yang melakukan persetubuhan dengan seorang perempuan yang bukan isterinya yang sah, ataupun mana-mana perempuan yang melakukan persetubuhan dengan seorang lelaki yang bukan suaminya yang sah, ataupun perempuan hamil yang luar nikah akibat persetubuhan, perempuan yang melahirkan anak kurang daripada 6 bulan bawah daripada tarikh pernikahan, didenda sebanyak 5.000, 3 tahun penjara, 6 sebatan. Antara kes lazim yang pernah kita dakwa di bawah ordinan kesalahan jenayah syariah lah. Kasih benar. Jadi apa hukum syarak tu? Bila mana yang melakukan persetubuhan luar nikah tu mengikut peruntukan hukuman syarak yang disebutkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis yang dikuasakan dalam undang-undang kanun jenayah syariah, bahawa orang yang melakukan perzinahan itu adalah sabit kesalahan di dalam mahkamah, wajib dikenakan hukuman bunuh, iaitu disebat sebanyak 100 kali sebat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina hendaklah kamu sebat tiap-tiap seorang daripada kedua-duanya 100 kali sebat. Dan janganlah kamu dipengaruhi oleh perasaan belas kasihan terhadap keduanya dalam menjalankan hukum agama Allah. Jika benar kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah disaksikan hukuman siksa yang dikenakan kepada mereka itu oleh sekumpulan orang dari orang-orang yang beriman. Surah An-Nur ayat 2.
Nah, untuk hukum kejam ia mati itu lelaki atau perempuan yang melakukan zina muhsan wajib dikenakan ke atas mereka had ataupun kejam, iaitu dibanding dengan batu yang sederhana besar sehingga mati. Bukan yang kejam bagi orang fikir sih, kejam dikam oleh orang Amilah sehingga dia mati lah. Batu yang sederhana besarnya sih terlalu besar, mohon besar tidak menyiksa namanya. Batu dalam bentuk pengajaran kepada orang lain. Yang kena dilakukan di khalayak ramai. Dan seterusnya section 24 khalwat. Mana-mana lelaki yang didapati bersama dengan seorang ataupun lebih daripada seorang perempuan yang bukan isteri ataupun mahramnya, ataupun mana-mana perempuan yang didapati berada bersama seorang atau lebih daripada seorang lelaki yang bukan suami atau mahramnya, jadi yang dikenakan denda sebanyak 3.000 2 tahun penjara. Untuk maklumatlah berapa dendanya, berapa tahun penjara. Dan elemen-elemen khalwat tu di mana-mana tempat yang terselindung ataupun sama ada dalam rumah, di bilik dalam keadaan yang boleh menimbulkan syak yang mana sedang melakukan perbuatan yang tidak boleh, ataupun di dalam kereta tepi jalan, istilah pilihnya kereta rosak lah. Kita rosak itu maksudnya tiba-tiba ada sebuah kereta bergoyang-goyang, kita tutup pintu masih dia akan keluar. Kena berlaku nang ada berlaku kan saya pernah berlaku kan. Ada juga yang pernah kita pengalaman kita lah, yang pernah kita nangkapnya akan sekejar untuk menjimatkan kewangan tidak berkongsi bilik. Campur laki perempuan, 2 orang laki, 3 orang perempuan pun nasihat dari ikatan yang sah. Adik-beradik fungsi bertunggal pun si boleh dah. Bertunggal si boleh dah. Bapaknya boleh dah. Adik-beradik kita dapat minta bukti lah kawan yang benar-benar adik-beradik. Okay? Ada yang dah bertunang 2 minggu, seminggu kena nikah. Sekarang kita tunang kami, bangga bagaimana dengan tunang kami? Mendengar tunang kita, memang nak tangkap. Nak siapa nak lembu, nak siapa tunggu seminggu ni? Ya sudah, minggu depan kita dah nikah. Memang nak tangkap tak? Kita tangkap, dah disabit juga di kesalahan. Bayar berapa ribu dulu? Ribu luar, di tengah 2,000 macam mana? Hakim. Ya, untuk denda tu, hakim yang menentukan. Maksimum 3,000 atas keputusan hakim. Hakim dah beri sebelum hakim dah beri denda, dia akan nanya dengan kita. Yang akan nanya ada apa-apa yang perlu kita padahlah kita siapa sedang kerja, siapa namanya apa semua. Padahlah di siang waktu ya. Jangan waktunya dah beri kita disabit kesalahan, denda sebanyak 3,000, penjara 2 tahun ataupun kedua-duanya sekali. Lepasnya baru nak baru siapa? Pak hakim, keputusan hakim adalah muktamar. Itu contohnya di tepi pantai, di tepi di tempat-tempat sunyi macamnya, itu ada potensi lah di ujung-ujung mana. Itu pegawai kanan itu cara kelabang akbar dulu lah. Pegawai kanan tak mau haji di negara Khalwat. Lepas dia remaja 14, lelaki 7 dan 2 orang dicukup Khalwat. Ada salah seorangnya yang atuk ataupun umpat menangga dari segi umur dah boleh dianggap sebagai mak ataupun nenek dah. Tapi pasangan yang tadi berumur 20 tahun. Benar? Benar tak? Ya, itu adalah adapun ya. Dan satu lagi section 25, lelaki berlagak seperti perempuan. Mana-mana lelaki yang memakai pakaian perempuan dan berlagak seperti perempuan di tempat awam atas tujuan yang tidak bermoral, denda 1,000 1 tahun penjara. Itu contohnya.
Tapi tidak pun laju boykot. Kami pernah di kucing. Berarti jadikan nampak kepong, siapa kepong saya tahu laju. Mana lawan itu pun siapa nak lawan, keras dah. Ada satu lagi. Kita tangkap nya kondang lah. Tapi sebenarnya dengan seorang perempuan boleh. Kita bukan mana lesennya boleh bersama dengan saya, boleh bersama dengan perempuan bila ada jadi perempuan sih. Tetapnya laki, tetap laki lah. Bila mana kondang tu tetap laki. Itu pernah juga kita tangkap dulu. Ada di Sibu tu ada juga lah. Berpakaian seperti wanita dan berlagak seperti perempuan. Namanya nama perempuan itu dan dua nama perempuannya macam ini. Ada nama-nama lain lah. Tapi saya tu punya lagi siapa ni kau laju gila. Kami tukar kepong siapa? Kami pernah dulu di sekolah pun lagi pucut juga. Siapa juga? Nang laju. Nama orang takut tu memang laju lah. Siapa kita kepong? Jadi bila mana nak lari ataupun di sebuah yang kita dah mencegah. Yang belum nak mula kita agaknya mencegah ya. Mungkin ada harilah siapa kita nak angkat. Tu namanya bukan betul. Muhammad Hafiz Jifri. Kajol. Namanya Kajol. DJ 6 minggu denda 1,000. Di sini tadi Gua Musa. Banyak pula sebenarnya. Untuk yang di Sia oleh Sidak Sinula. Sarawak larang bapa lelaki berpakaian wanita. Kerajaan negeri tidak akan membenarkan lelaki berpakaian seperti wanita yang mana lagi ada Islam di sini. Jadi itu adalah kenyataan dari negeri budak meninggal Datuk Rahman lah. Bila mana ada satu kes yang dulu apa nama kes itu? Tidak yang menang lah. Tidak yang menang bicara. Jadi Sarawak berpendirian bahawa melarang lelaki berpakaian wanita. Itu antara lainnya kesalahan lain di bawah aliran kesalahan dan syariat, pemujaan salah, doktrin palsu, dakwaan palsu, mengajar agama tanpa tauliah, dan muncikari, meliwat, bersahaga, pemungutan zakat atau fitrah tanpa kuasa, menjual anak atau memulihkan anak kepada orang bukan Islam. Itu antara kesalahan lain di bawah aliran kesalahan dan syariat. Mengajar agama tanpa tauliah untuk minta datang kuasa pengurusan lah, scanning dulu, tapis dulu. Kita nak jemput penceramah dari luar, pastikannya ada tauliah dari sama. Kemudian tauliah dari tauliah dari Semenanjung tu, ayat terikat dengan Semenanjung. Dia kena minta juga tauliah di negeri Sarawak tu. Tak tu mengajar agama tanpa tauliah tu ada sebuah kes di negeri Kementerian Silam. Tak kena denda mengajar agama tanpa tauliah. Jadi bila mana orang Islam tu yang mengajar agama dan berceramah di masjid subuh kena minta tauliah dari Jabatan Agama Islam Sarawak. Sertakan sekali sijil kita, sijil, lepas saya video ceramah, sedikit video ceramah lah untuk mendapatkan tauliah. Kita dari datang kuasa pengurusan nak mohon ustaz tu untuk ceramah, kita boleh mohon bagi pihak penceramah tadi lah. Minta biodata, minta segala sijilnya. Dan pemungutan zakat tapi telah tanpa kuasa. Pernah berlaku tu? Selalu tu. Kita tahu dah. Kita nak bayar zakat, pastikan kita bayar zakat dengan amil yang dilantik secara sah oleh Baik Jumat. Pemujaan salah tu banyaklah. Untuk yakin giat pantau gerakan Syiah
Dan kesalahan-kesalahan untuk tadi kita bercerita tentang kesalahan ordinan, kesalahan syariah. Untuk sedikitlah mana tu. Kesalahan-kesalahan penalti di bawah ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak 2001. Yang pertama, kesalahan section yang lazim, kes-kes lazim yang didakwa di bawah ordinan Undang-Undang Keluarga Islam section 38. Kesalahan-kesalahan berhubungan dengan akad nikah perkahwinan. Yang pertama, seseorang yang mengakad nikahkan atau menjalankan upacara perkahwinan tanpa ada kebenaran berkahwin, ataupun seseorang berkahwin tanpa kebenaran atau tidak mengikut kehendak ordinan, maknanya kena denda 1,060 penjara. Macam ni tu. Yang nikah aja, lepas nikah di sama ada yang nikah di Indonesia kan, di Thailand kan, bila dia nak datang di situ, itulah antara kesalahan-kesalahan yang berhubung dengan akad nikah. Masih ada kebenaran, baik dia lelaki atau perempuan. Belum lagi itu nikah yang situ taliah. Dan section 127, itu yang kelima juga, poligami tanpa kebenaran mahkamah. Tanpa mendapat kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada mahkamah. Bila mana kita nak buat poligami, kena mohon kepada mahkamah. Dan mahkamah akan memutuskanlah sama ada kita layak sih untuk berpoligami. Dan ini akan mengungkaplah isteri pertama tadi. Macam ni suami kita ada sih yang beri nafkah kan. Macam ni layanannya. Ditanyalah, segala-gala ditanya tentang hal yang kita. Dendanya 3,000, 2 tahun penjara. Untuk yang selalu lepas PKP, lepas pelaksanaan perintah pergerakan tu, banyak kita lihat di bukan permohonan perceraian luar mahkamah tu tanpa kebenaran mahkamah. Mula bercerai pun kita kena minta kebenaran dari mahkamah. Kena cerai hadapan mahkamah dengan di hadapan hakim. Seorang lelaki yang menceraikan isterinya dengan melepaskan talak dalam apa bentuk di luar mahkamah dan tanpa kebenaran mahkamah, dia boleh minta sebanyak 1,060 penjara. Sama ada yang melalui Facebook, Messenger, WhatsApp, apa lagi, Instagram apa semua, ia boleh menjadi kita sebagai isteri bila mana menerima mesej ataupun teks ataupun ucapan yang disaksikan oleh contoh dalam rumah tadilah, dalam sebuah rumah tangga ada berletak. Pasal lelaki rasa tahan, aku ceraikan kita dengan tutup-tutup kan. Saksi yang mendengar tadi, bila mana ada lapas dari dia, selanjutnya waras. Lapas tadi kita terus ke mahkamah syariah, jangan ke pejabat agama lagi. Dia dah dilapas. Terus ke mahkamah syariah untuk mola aduan dengan mahkamah syariah supaya mahkamah syariah dapat mendakwa orang yang menceraikan kita isteri tadi. Memang adalah kita naga sahabat-sahabat kita dari di media sosial lah. Nya sifati lah. Yang mana dah bercerai tapi kena masih juga ada berjalan kes tu. Sebab itulah perceraian luar mahkamah tanpa kebenaran mahkamah. Bila mana kita nak bercerai itu kena melalui saluran yang betul lah. Dan pertama-tama sekali datang ke pejabat agama Islam, datang ke pejabat agama, padahal apa masalah kita. Pada awal memang kita akan dulu sesi khidmat nasihat lah. Sesi khidmat nasihat dan sebagainya. Mudah siapa dinasihat mengamalkan juga, baru kita proceed ke mahkamah. Dan kita melepas di dalam mahkamah. Kena lepas di dalam mahkamah. Di dalam mahkamah tadi lah. Dan banyak sebab berlakunya perceraian dan paling popular adalah antara orang ketiga. Kalau sebelum ini pasangan yang diceraikan terpaksa aku dengan nasib badan, sebenarnya wujud merujukan bagi mengukuhkan campur tangan orang ketiga sehingga membuat keharmonian rumah tangga. Orang ketiga pun boleh disabit juga. Okay. Dan antara kesalahan penalti lain di bawah
bawah undang-undang keluarga Islam tu Seksyen 13 pertunangan. Bukan nasihat dah, ada. Mau tunang lepas tu suka-suka lah si jadi tunang. Mengingkari perjanjian untuk berkahwin setelah bertunang tanpa sebarang sebab yang sah boleh menuntut ganti rugi dari pihak yang enggan atau mengingkari untuk berkahwin. Ya? Bila mana kita tak ada anak yang bertunang lepas sesi jadi kahwin, boleh musibah mun ada alasan sebab yang munasabah, saya tak masalah. Masih ada sebab yang sah, masing-masing boleh menuntut ganti rugi dari pihak yang enggan ataupun yang mengingkari untuk berkahwin tadi. Contohnya lelaki tadi berskandal dengan orang lain lagi, perempuan tadi berskandal dengan orang lain lagi. Bila ada ketahuan apa semua, bolehlah malah aduan ke untuk dicas di bawah Seksyen 13 pertunangan di bawah undang-undang keluarga Islam. Dan antara lain-lain di bawah ordinans kesalahan ordinans undang-undang keluarga Islam itu meninggal langsung isteri, menganiaya isteri ataupun suami, ataupun tidak memberi keadilan yang sewajarnya kepada isteri tidak menurut perintah. Kemudian persetubuhan dua nikah antara orang-orang yang bercerai, kemudian kecuaian dengan sengaja untuk mematuhi perintah nafkah. Ya, antara kesalahan-kesalahan penalti yang dapat kita ceritakan pada malam itu, yang mana kita pada rangka program untuk memberi kepahaman kepada masyarakat Islam di sekitar Seribu khususnya, untuk menerangkan bahawa banyak peruntukan dalam undang-undang sama ada ordinans kesalahan jenis syariah ataupun ordinans undang-undang keluarga Islam. Jadi rasanya ajaklah dari dan tak terlebih jauh masa minta maaf kepada ayah-ayah kami masa kita pada malam tu, tahulah malam tu malam Jumaat. Kita nak baca surah Yasin malam tadi dah, si baca surah Yasin, si baca surah Kahfi dah. Lepas tu boleh ambil peluang untuk baca surah Yasin, ambil baca surah Kahfi. Si banyak 10 ayat pun boleh. Lepas saya kita beri rumah ke lepas servis bayar ke apa semua. Jadi qul qawli hadza astaghfirullahalazim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas mungkin ada terkasar bahasa, tersilap bahasa dengan anda, ibunda, abang-abang, adik-adik, kakak-kakak. Saya mohon maaf beribu-ribu kemaafan. Semoga taklimat yang diberikan itu memberi sedikit kefahaman kepada ayah-ayah bahawa kita orang Islam itu terikat. Kita orang Islam sebenarnya ustaz kan yang orang pejabat agama Islam memang terikat dengan ordinans kesalahan dan syariah. Semua mana sekiranya ada pangkat besar kan datuk apakah memang kena. Mesti ada istilah bayar siapa semua orang saya ada. Imam si boleh. Lepas saya dah baca. Jadi ya ada kami